السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata musannif, yanhasiru fi thalathati aqsamin, artinya tersimpan ia pada tiga bahagi, yakni terhingga ia pada tiga bahagi. Masuk sambung perbahasan matan yang seterusnya bila dia kata i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin. I'lam anna al-hukm al-aqliyya itu semalam yang dibahas. Tinggal lagi yanhasiru fi thalathati aqsamin. Maka syarih kata musannif iaitu Syekh al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yanhasiru fi thalathati aqsamin. Apa dia itu? Artinya arti yanhasiru fi thalathati aqsamin ialah tersimpan ia hukum akal itu pada tiga bahagi, yakni tiga bahagian. Yakni apa maksud tersimpan? Tafsir bagi tersimpan yakni terhingga ia hukum akal pada tiga bahagi, tiada lebih dan tiada kurang. Itu maksud tersimpan. Dengan makna tiada keluar hukum akal itu daripada tiga bahagi itu. Itu inhisar. Sebab itu dalam ta'liq Baba Qutaibah Rashidi dia sebut ibarat dengan inhisar, yakni tersimpan itu terlebih aula, terlebih elok daripada ibarat dengan inkisam, iaitu terbahagi.
Maka dia kata yan hasiru, dia tak kata yang qasimu. Maka Baba Qutaibah ta'liq kata itu ibarat yang elok lah, yan hasiru berbanding dia kata yang qasimu dengan makna terbahagi, kerana bahawa inhisar itu nas pada ketiadaan tambah, iaitu inhisar itu suatu perkataan yang menunjukkan tak lebih dengan bersalahan bilangan adat. Bilangan adat dengan bersalahan bilangan yakni adat. Dan maksud daripada inhisar ialah hukum padanya pada inhisar itu. Bukan. Dan maksud daripada inhisar itu hukum padanya pada sesuatu itu. Kerana bahawasanya tiada keluar hukum itu daripada hukum yang diinhisar tadi itulah. Lihatlah Hasyiah Al-Jauhari ala Syarah Ummil Barahin li Sanusi al-musamma Hidayatul Rashidin al-Mustarshidin lihilli syarh Sanusi ala Ummil Barahin, muka surat 157 Dar Mirathin Nubuwah. Tak ada lagi kitab ni, Hasyiah Al-Jauhari. Ala kulli hal, dia kata secara simpulannya inhisar yan hasiru itu lebih elok daripada dia guna yang qasimu dengan makna terbahagi. Kalau inhisar itu makna khusus kepada suatu benda, itu tuju pada tu tak lebih tak kurang. Kalau yang qasimu boleh makna lain. Bila kata yang qasimu ila thalathati aqsam, boleh jadi dia itu ila arba'ati aqsam dan sebagainya. Jadi bila sebut inhisar khusus satu Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, pertamanya daripada tiga bahagi. Pertama al-wujubu. Al-wujubu tu hukum akal. Kalau al-wajibu akal hukum. Al-istihalatu hukum akal. Mustahilun akal hukum. Al-jawazu hukum akal. Al-jaizu akal hukum. Kalau dia kata al-wujubu, pertama daripada tiga bahagi itu ialah khabar wujub. Apa wujub? Iaitu wujub tiada menerima nafi, yakni tiada menerima ternafi. La yaqbalu al-intifa, ataupun ma la yaqbalu al-intifa'a, barang yang tidak menerima ia barang akan ternafi. Ternafi lah, bukan nafi tapi ternafi. Biasa gitulah, la yaqbalu al-intifa. Kenapa ternafi? Dia tak kata adamu, tiada tak. Kerana tiada ni lawan ada. Bila tiada lawan ada, takut-takut tak ada gu kepada lawan sungguh. Sungguh lawannya tak sungguh. Sebab tu dia lawan bagi ternafi tu. Antara ada dengan sungguh, ada lebih khusus, sungguh lebih umum. Maklum, sungguh ada yakni boleh cegak panca indera salah satu daripada yang lima. Boleh cegak salah satu panca indera yang lima, dia panggil ada. Kalau tak boleh cegak langsung, dia panggil sungguh. Jadi setiap benda ada itu sungguh, tak semesti benda sungguh itu ada. Umum, khusus, mutlak. Setiap benda yang ada itu sungguh, belum tentu semua benda sungguh itu ada. Dia pakai macam tu juga. Tiada dengan tidak. Tiada lawannya ada, tidak lawannya sungguh. Jadi bila tidak menerima tiada ke tidak menerima tidak yang terlebih umum. Tidak menerima tidak itu yang lebih umum. Kerana tidak itu lawan bagi sungguh, yang mana sungguh itu umum. Macam itu juga kalau mustahil. Tidak menerima ada ke tidak menerima sungguh yang lebih umum. Tidak menerima sungguh itu lebih umum. Tidak menerima ada, kalau kita takrifkan mustahil itu tidak menerima ada, maka sifat salbiah Allah tidak ada, sifat nafsiyah Allah tidak ada, sifat maknawiyah Allah tidak ada. Adakah mustahil? Tak mustahil, itu wajib. Jadi dah kata tidak menerima ada, tak menerima ada. Salbiah bukan ada, dia sungguh. Nafsiyah bukan ada, dia sungguh. Maknawiyah bukan ada, dia sungguh.
faham tak? Kita dah pernah lalu dengan kita banyak kali dah kita tekan tu. Tekan makna saja. Kalau untuk orang-orang tu tak tekan pun tak apa. Kita ni bahasa Melayu kena, syarat kena. Wal istihalatu, dan istihalah atau wujub. Keduanya istihalah, iaitu istihalah tiada menerima thubut, ay la yaqbalu as-thubuta, ma la yaqbalu as-thubuta. As-thubut tu sungguhlah. Dia tak kata ma la yaqbalu al-wujuda dah. Tepatnya ma la yaqbalu as-thubuta, tak menerima sabit, tak menerima sungguh. Mana sungguh lebih umum daripada ada. Kalau dia kata tak menerima ada, makna salbiyah pun mustahil lah. Sebab dia pun tak ada. Dan dia memang tak terima ada pun. Dia sungguh kan. Nafsiyah sungguh kan. Maknawiyah sungguh kan. Yang ada je ma'ani je lah kita kata. Ma'ani je lah gitu. Hak lain semua tak ada. Hak lain pun mustahil. Salbiyah, nafsiyah, maknawiyah mustahil. Sebab tu ayah disekam rahimahullah dalam kitab Wasailul Kalam. Kita pernah baca dekat budak ini Zakhatam. Zaman-zaman Pak Ih. Zaman-zaman Pak Ih, kita duduk rumah neraka Pak Ih tu. Lepas subuh pergi surau Tariq baca kitab. Naik ke motor. Depa je lah subuh gajah. Kita baki awal terus pergi surau Tariq tiap subuh. Dulu mana ada les lagi. Macam-macam kitab kata pas subuh tu. Macam tu juga tadi wujud tak menerima apa tadi? Tiada menerima nafi yang ternafi, la yaqbalu al-intifa. Biasanya dia kata mala yaqbalu adamuhu dah intifa. Ternafi dengan makna tidak. Bukan tiada. Kalau tiada tu khusus lawan bagi ada je. Tidak menerima tiada. Tidak menerima tiada, makna ada. Tidak menerima tiada, yakni tidak menerima ada, tidak menerima tiada. Kalau kita terjemah la yaqbalu adamu, tidak menerima tiada. Kita tak kata tidak menerima tidak. Tidak menerima tiada, mana menerima ada. Mana kita kata sifat wajib bagi Allah ni yang ada ya. Sifat ma'ani. Salbiyah tak masuk, nafsiyah tak masuk, maknawiyah tak masuk. Jam lah. Tu ayah dia sekam. Terjemahan dia penting. Untuk kita faham lebih dakik, sebab kita orang Melayu. Orang Arab tak apa dah. Orang Arab tak payah terjemah apa dah dalam bahasa dia. Tidak menerima tidak. Tidak menerima tidak. Itu mustahil. Tidak menerima sungguh. Tidak menerima sungguh itu mustahil. Tidak menerima sungguh itu mustahil. Sebab apa? Sebab sifat-sifat lawan bagi sifat selain ma'ani, iaitu lawan bagi sifat nafsiyah, lawan bagi sifat salbiyah, lawan bagi sifat maknawiyah juga sabit, subut ataupun sungguh. Bukan ada pun. Jadi tidak menerima sungguh, tidak menerima sungguh. Tidak menerima sungguh. Kalau kita terjemah tidak menerima ada, tidak menerima adanya, makna kita hanya memustahilkan lawan sifat ma'ani saja. Kalau mustahil, faham? Kita hanya memustahilkan segala sifat lawan bagi ma'ani saja. Kalau lawan bagi sifat ma'ani wujudi, kal ma'ani, dia itu wujudi seperti ma'ani. Jadi bila kita tafsirkan makna mustahil itu tidak menerima ada sahaja, maka mustahil yang tak menerima ada ni ialah yang mustahil yang termasuk pada mana? Termasuk ada sifat ma'ani, lawan bagi sifat ma'ani sajalah yang mustahil. Lawan bagi sifat ma'ani sajalah yang mustahil, tidak menerima ada. Kalau lawan bagi sifat ma'ani memang tak ada pun. Dia wujudi tapi ma'dum, dia wujudi tapi tak ada. Kalau hak wajib dari itu tidak menerima nafi, jadi tidak menerima ternafi. Kalau dia kata tidak menerima tiada, dengan makna mesti ada, hak tu kena pada ma'ani sahaja. Kalau mustahil pula tidak menerima thubut. Kalau dia kata tidak menerima tiada, hak tu lawan bagi sifat ma'ani sahaja. Hak tu je lah mustahil. Hak tu je ke ada. Sifat Allah Ta'ala ada yang thubuti, ada yang wujudi. Sebab tu dia terjemah hak wujub itu tiada menerima nafi, yakni ternafi, makna tidak. Kalau mustahil istihalah itu tiada menerima thubut, yakni
tiada menerima subut bukannya wujud, tiada menerima sungguh. Wal jawazu, dan bermula jawaz. Ketiga jawaz, iaitu jawaz menerima keduanya, ternafi dan juga sabit tadi, subut tadi, boleh. Dia panggil ma yaqbaluhuma, barang yang menerima ia barang akan kedua-duanya. Itu tak silap takrif dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah. Takrif yang tepat lah. Dan Aqidatul Najih kita, alhamdulillah dia ambil tu. Daripada sehari tiada tasawur pada akal akan adanya, tiada tasawur pada akal akan tiadanya. Oh, hak tu kena hurai banyak pula kalau dia takrif itu. Menerima keduanya, tetapi atas jalan, walaupun menerima keduanya tetapi atas jalan berganti-ganti. Maknanya satu masa, bukan dua-dua sekaligus. Satu masa, satu benda je daripada dua benda harus. Gerak, diam. Pukul 9 dia gerak, makna diam tak ada, tak sabit. Pukul 10 dia diam, pukul 9 tak ada, tak sabit. Begitu masuk berganti-ganti. Dengan makna qabul, yakni terima thubut pada satu ketika, dan qabul, yakni terima intifa'. Tengok, intifa'. Tadi tu ni nafi, ni intifa', mana ternafi. Lepas tu dalam Hasyiah Syarqawi akan sebut apa? Bila Hudi sebut nafiu dalam bab salbiyah tu, ai an-nafiu bima'na lintifa'. Nafi makna ternafi. Itu adalah Hasyiah Syarqawi kan. Bila Hudi sebut dalam tafsiran salbiyah, nafiu kaza, dia akan kata an-nafiu bima'na lintifa'. Nafi makna ternafi. Sebab salbiyah tu dia ternafi, maknanya ternafi, bukannya nafi. Kerana nafi itu dia panggil fi'lul fa'il. Dia panggil maqulat ayyaf'ala. Maqulat ayyaf'ala dengan makna dia perlu kepada fa'il baru terjadi benda tu. Ada sifat Tuhan yang salbiyah itu bermaksud Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu asalnya baharu, kemudian kita tolak baharu tu, letak qadim pada Tuhan. Tak. Makna qidam itu ternafi baharu, bukannya menafikan baharu. Itu nak beza dengan salbiyah dengan sifat yang lain. Sifat yang lain kita sifat salbiyah kita kata qadim itu ternafi baharu, qadim itu ternafi baharu, baqa itu ternafi musnah, ternafi hilang. Dia panggil satu nama qidam itu nama bagi ternafinya baharu, baqa itu nama bagi ternafinya musnah, wahdaniyah itu nama bagi ternafinya berbilang. Botak ternafinya rambut. Botak ternafinya rambut. Itu salbiyah kita. Tu akan datang tu ni hukum akal tu. Wal jaiz, jadi dia kata intifa, jadi ternafi ataupun tidak tadi, tidak sungguh. Tadi hilang. Berganti dengan makna qabul, yakni terima thubut, terima sungguh pada satu ketika, dan qabul intifa, terima tidak pada satu masa yang lain. Ketika yang lain habis ketika yang lain habis titik. Ketika yang lain, yakni ketika masa yang lain. Bukan atas jalan berhimpun, bukan dua-dua gerak diam sekaligus pada satu masa, kerana tiada didapat qabul keduanya, tiada didapat terima keduanya. Subut dan intifa itu berserta, yakni berserta pada satu masa, tak boleh. Kemudian habis titik. Itu maksud dia. Sekarang ni dia nak takrifkan wajib. Tadi wujub itu hukum akal. Wajib ini akal hukum. Jadi tadi yang wujub istiharah jawaz tu saya tersilap sikit lah, tambah ma, bukan ma, dia terus ila yaqbalu lintifa. Sebab dia hukum akal. Kalau ma tu membabitkan akal hukum dah. Benda dah tu ma tu. Jadi kalau wujub itu yaqbalu al-intifa. Yaqbalu apa tadi? Yaqbalu la yaqbalu al-intifa. Istiharah itu la yaqbalu al-thubut. Jawaz itu yaqbaluhuma. Yaqbaluhuma, terima kedua-duanya. Itu hukum akal. Itu hukum akal. Itu hukum akal. Bila tambah ma je barang. Barang mana? Akal hukum.
benda itu dihukum ke apa. Ni hukum saja. Hukum saja, semata-mata hukum. Semata-mata hukum. Benda yang disifatkan dengan hukum tersebut dia panggil akal hukum. Senang. Akal hukum apa benda? Sifat qidam tu wajib. Diri wajib itu mesti. Diri wajib. Diri qidam tu mesti. Akal hukum apa? Qidam tu dia Allah wajib. Mayang tu apa nama tu? Mayang pula. Berapa tu? Sifat kudrat, diri sifat kudrat tu mesti. Akal hukum kata apa? Akal hukum kata sifat kudrat tu wajib di Tuhan. Tadi mesti wujub. Ya dah. Akal hukum kata sifat kudrat tu wajib, mesti. Yakni perkara yang mesti berada di Tuhan. Jadi kudrat. Kudrat tu dah kira ada barang tu, benda ataupun benda yang nak dihukum. Kudrat tu kita nak hukum apa? Apa yang akal hukum atas dia? Wajib mesti ada di kudrat. Mesti ada di zat. Jadi kudrat itu perkara yang mesti sabit dan mesti sungguh mesti ada di zat Tuhan. Maka dia kata tadi kemudian menyata oleh musannif akan makna tiap-tiap satu daripada hukum akal yang tiga itu. Yang nak tafsirkan hukum akal tadi wujub, istihalah, jawaz dengan makna akal hukum apa. Lepas tu wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat, idhafat dengan makna mughayarah tu. Idhafat dengan makna beza antara wujub dengan wajib, istihalah dengan jawaz, istihalah dengan mustahil, jaiz dengan jawaz, beza. Kalau dah buat apa dia idhafat. Kalau benda tu sama, pendapat yang kuatnya dia berbeza. Jadi dengan katanya musannif, fal wajibu ma la yatasawwaru, boleh yutasawwaru, boleh yatasawwaru, boleh yutasawwaru pun boleh. Fil aqli adabuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru atau yatasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adabuhu. Dia bawa kait ke barang-barang. Arti kata musannif, maka bermula yang wajib. Kait dengan benda lah. Yang tu apa? Apa-apa? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Bermula barang, bermula yang wajib. Yang ni akal menghukumkan itu wujub. Akal menghukumkan barang itu wujub. Jadi bermula yang wajib itu barang, yang perkara, apa-apa perkara yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Ni kena hurai sikit ni. Tu kita kata letih tu. Sebab Sanusi, Imam Sanusi dia kata gitu. Kita pun kena hurai, terjemah dulu baru hurai lah. Dia kata barang yang tiada dapat dirupakan, yutasawwa, dia ada i'tirad lah. Contohnya yutasawwa, kalau kita kata wajib, Allah Ta'ala mesti esa. Jadi dia kata sini barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Tiada barang. Jadi benda wajib antaranya apa? Wahdaniyah. Contohnya wahdaniyah, dia kata tidak boleh dirupakan pada akal akan tiadanya. Tapi masalahnya, boleh tak kita sekarang ni merupakan di akal kita Tuhan ada 10? Boleh. Tuhan ada 20? Boleh. Dah kok mana? Jadi yatasawwaru di sini dengan makna yasduqu ataupun yusaddiqu, yang mana akan membenarkan. Boleh kita gambar, tapi adakah betul? Tak betul. Gambar sekadar gambaran ikhtira'i sajalah, ikhtira' reka-reka. Tuhan dia ada 20. Tapi adakah ia tasawwar itu yang diterima? Tak terima. Yang terimanya satu, ya Tuhan. Sebab tu perlu pada dalil. Sebab tu perlu pada dalil wahdaniyah ni sabit lagu mana? Sebab dia ni jenis nazari. Akal kita ni boleh fikir banyak. Tuhan ni boleh ada banyak, tak ada masalah pun. Itu you tasawwar apa yang tergambar. Tapi yang betul, yang seduku je, yang benarnya ialah bukan satu. Bukan banyak. Satu ya. Itu satu dari sudut ibarat ia tasawwar. Yang ulama kritik lah.
Bukan kritik, dia masih dia panggil kena hurai sikit. Takut kita kata ia tasawwar, boleh tergambar. Kita boleh tergambar adanya Allah Taala ataupun Tuhan itu 10. Oh, makna bolehlah Allah Taala berbilang ataupun Tuhan ni berbilang. Oh, jam lah. Pertama, yang keduanya adamuh itu macam kita kata tadi, dia kata tiadanya. Tiadanya dengan makna tidaknya. Kalau tiada itu khusus, tidak itu lebih umum. Tidak tu lawan sungguh. Tiada tu lawan ada. Ada setiap benda yang ada itu sungguh. Setiap benda yang ada itu sungguh. Tak semestinya benda sungguh itu tiada. Tidak semestinya benda sungguh itu ada. Semua benda yang tiada itu tidak. Tak semua benda yang tidak itu tiada. Balik itu faham ni? Setiap benda yang ada itu sungguh. Tak semua benda sungguh itu ada. Semua benda yang tiada itu tidak. Tak semestinya benda tidak itu tiada. Tu dia main gitu ya. Mikir tu ya. Contoh benda tiada apa? Lemah Tuhan. Lemah Tuhan itu tiada lagi tidak. Tiada dengan mana tiada, okey. Dia lawan bagi kudrat, kudrat itu ada. Ada lagi sungguh kudrat. Lemah, lemah itu tiada lagi tidak. Tak sabit terus. Bukan kata tiada tu, tiada dengan makna dia itu bukan wujudi kot, tapi subuti. Tak, tidak pun tak. Tidak pun tak. Lawan bagi sifat kidam, iaitu baharu. Baharu kita kata tidak sungguh di Tuhan. Kita tak kata tiada di Tuhan. Sebab baharu tu sungguh. Baharu tu jenis sungguh, bukan jenis ada. Maka nak nafikan jenis sungguh ni, kita nafi dengan tidak, bukan dengan tiada. Bukan dengan tiada. Kita tak kata tiada baharu di Tuhan. Tak. Tidak sungguhnya baharu di Tuhan. Ataupun tidak baharu tu sabit di Tuhan. Tidak sabitnya baharu di Tuhan. Gitulah. Tidak sabitnya berbilang di Tuhan. Tidak sama Allah dengan makhluk. Tidak. Sebab apa? Sebab dia thubuti, dia bukan wujudi. Jadi tidak. Dia tak nafi dengan apa tu? Dia tak nafi dengan tiada, dia nafi dengan tidak. Seperti mana kidam itu sungguh, lawannya tidak sungguh lah. Kidam tu tak panggil ada. Kidam tu tak panggil ada. Baharu tu tak panggil tiada tak. Kidam tu dia panggil tidak sungguh. Baharu tu dia panggil tidak sungguh. Baqa itu dia panggil sungguh. Baharu musnah itu dia panggil tak sungguh. Habis. Itu wajib. Dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat dirupakan. Macam tadilah. Yang mana yasduku makna terbenar di akal. Bukan rupa-rupa gitu ya. Terbenar di akal. Terbenar pada akal akan adanya subutnya, sungguhnya. Macam tadi kita kata, kalau kita kata mustahil tadi, tak dirupakan ataupun tak terbenar pada akal akan tiadanya, tak terbenar pada akal akan tiadanya, maka akan memasukkan benda yang wajib itu kepada mustahil. Contoh sifat Tuhan, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat maknawiyah, itu tiada. Mustahil ke? Tak mustahil, itu wajib. Dah lagu mana takrif ni? Memasukkan salbiyah nafsiyah dengan maknawiyah ke dalam mustahil gitu, sebab dia itu tak menerima tiada. Tak menerima tiada. Betul tu. Takut silap ya. Tak menerima tiada dengan makna tak menerima tiada. Itu wajib kan? Wajib tu. Silap. Wajib barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiada dengan makna mesti ada. Okey, ni wajib. Mesti ada. Okey, kalau mesti ada, makna ma'ani je lah ada. Kita tak mengakui salbiyah, nafsiyah dengan maknawiyah itu sebagai wajib lah gitu. Sebab dia tak ada. Lagu mana? Tu yang dia sekarang kata. Mustahil.
benda yang tak dapat dirupakan pada akal akan ada. Dengan makna mesti tiada. Mesti tiada ni lawan sifat ma'ani je. Dah baharu tak sama makhluk berbilang wajib ah. Oh, tak juga. Dah kata tak boleh mustahil ini mesti tiada. Mesti tiada. Baharu bukan tiada, baharu tu tidak. Nak tiada apa dia tu memang bukan ada pun. Dia bukan jenis wujudi, dia jenis thubuti saja. Jadi gitu. Dia begitu lah. Ni biasa kita Arab tak ada gini. Biasa kita Melayu lah. Dia nak tahkikkan lagi untuk perterjemahan pemahaman kita. Terjemah ni pun penting juga untuk memaham kita. Lepas tu ada transformasi pemindahan terjemahan daripada mendengar kepada pendengar tu. Daripada berkuasa kepada pekuasa. Berkata-kata kepada pekata dan sebagainya. Mana tadi hilang. Mustahil. Dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya, yakni sabitnya, sungguhnya, dan tiadanya, yakni tidaknya. Kan? Kalau kita kata harus ni ada dengan tiada. Ada dengan tiada, mana laju tak termasuk harus. Sebab laju ni bukan ada, bukan tiada. Kalau kita sabit laju ni bukan ada. Oh, dia bukan harus lah. Dia harus. Dia harus. Kok mana pula tak harusnya? Dah dia takrif sah pada akal adanya dengan tiadanya. Laju ni tiada pun. Laju ni sekejap. Okey, kalau kita nak sabit laju. Kalau kita nak sabit laju, kita tak panggil ada laju, kita panggil sungguh laju tu. Kita panggil sungguh laju tu. Kita tak panggil ada laju tak. Ada laju tak. Kita tak panggil gitu. Itu juga kalau kita jadi kalau benda yang ada, kalau kata harus itu perkara yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Kalau benda harus yang ada, maknanya kita kenakan kepada benda harus yang ada sajalah. Yang ada saja. Langit, bumi. Langit, bumi. Benda yang sungguh tak masuk lah. Sebab sungguh tu umum. Sebab tu adanya bimakna subutnya. Tiada pula. Barang yang sah oleh tiadanya. Tiada macam mana? Contoh, anak kita jenis wujudi. Anak tu wujudi tapi sekarang tak kahwin lagi. Tiada tak? Tiada. Okeylah tu tiada. Nak kata tak nak kata tidak sabitnya laju, tak sabitnya laju pada seseorang tu harus tak? Tak sabitnya laju. Ataupun gerak diam lah, senang cerita. Gerak diam ni bukannya jenis wujudi. Dia jenis amrul i'tibari, benda faham je. Ini seolah-olah kita mengeluarkan harakat wasukun daripada harus. Sebab apa? Sebab harus dengan ada. Sebab harus dengan diam ni dia bukan benda ada. Jadi dia tak boleh kata harakat dan sukun itu ada tak? Kita panggil sungguh. Nak panggil tiada. Tiada dia bukan benda jenis wujudi. Nak menafikan harakat sukun ni, dia panggil tidak gerak, tidak diam. Dia tak panggil tiada gerak, tiada diam. Dah gerak diam ni harus gerak ni. Tu kalau beribarat sikit lah. Jadi sebab tu ulama kata adanya bermakna subutnya, tiadanya bermakna tidaknya. Okay, sekarang kita nak buat kita nak kita pergi ke whiteboard kita yang maha agung. Kita nak tulis satu formula. Yang ni biasa, yang ni kita tak bagi waktu bakurah saja. Yang kita baca dulu. Kita pergi ke whiteboard kita. Dengar mic lagi ya. Biar dengar suara mic, jangan suara kita ya. Sekarang ni hukum akal hukum Allah. Tu bukan hukum akal. Hukum akal. Hukum akal ni ada apa? Ada 3. Pertamanya wujub, istihalah dan jawaz. Wujub terjemah mudah-mudah mesti. Istihalah tidak.
Jawas boleh. Hukum tak kait dengan benda. Hukum ya. Lepas tu akal hukum pun 3 juga. Akal hukum 3 juga. Kita bawa wajib. Kedua mustahil. Ketiga jaiz. Isim fa'il belaka. Isim fa'il makna dia itu bersifat muttasifun bisifatil wujub, mustahil muttasifun bisifatil istihalah, jaiz muttasifun bisifatil jawas. Terjemah dia apa? Terjemahnya barang yang mesti. Barang yang tidak. Jaiz barang yang boleh ataupun sah lah. Okey. Dan benda-benda ni syai' sesuatu itu bagi pada 4. Pertamanya apa? Pertamanya adalah wujud. Terjemahnya ada. Thubut. Terjemahnya sungguh. Ma'dum ataupun adam. Adam lah. Adam. Tiada. Lepas tu intifa' ataupun intifa' ataupun intifa' lah. Yang mana tidak. Ternafi ataupun tidak. Okey. Ada sungguh, tiada tidak. Kita nak gabung semua ni. Kita nak gabung semua ni. Apa dia? Dia akan jadi pertama wujub al-wajibat. Wujub al-wajibat. Wujub al-wajibat kita nak hukum pada mana? Nak hukum benda yang, contoh kita nak hukum benda yang ada dulu. Wujud wajibat tiada dengan tidak ni tak termasuk lah. Dia ada dengan sungguh ya. Okay, sekarang ni wujubul wajibat. Okay, kita nak hukumkan. Jadi wujubul wajibat terbelah 2. Pertama untuk benda yang ada. Jadi dia akan kata macam mana? Wujubul wajibat, iaitu wujud dia mesti. Wajib benda barang yang mesti. Ada. Okey, benda tu ada. Jadi mesti ada barang yang ada. Itu wujubul wajib. Untuk ada. Mesti ada barang yang ada. Barang yang ada mendatang apa? Contoh kudrat. Mesti ada kudrat. Itu wajib, wujubul wajib. Itu wujubul wajib. Mesti ada kudrat. Itu wujubul wajib. Kalau wajib saja kudrat. Kalau wujud saja mesti ada. Wujubul wajib mesti dihukumkan kudrat itu. Apa dia? Mesti ada kudrat itu di Tuhan. Itu wujubul wajib. Sungguh. Terjemah dia macam mana? Kalau wujubul wajib kena pada sungguh, iaitu mesti sungguh. Barang yang apa? Barang yang sungguh. Sebab sungguh. Mesti sungguh barang yang sungguh. Apa barang yang sungguh? Contohnya iaitu qidam. Kalau ni sebab Tuhan lah. Jadi mesti sungguh qidam di Tuhan. Itu wujubul wajib. Mesti sungguh qidam di Tuhan. Ni yang terang di Paku Imam tu. Kita pernah bagi ke tak? Coba yang ikut dengan kita pernah terang macam ni. Kita tak tahu, lupa lah. Ni terjemahan je. Jangan dia buat pening bukan. Udah jadi. Kedua, istihalah al-mustahil. Istihalah mustahil. Istihalah apa dia? Tidak. Okey, tidak. Tidak. Okey. Istihalah pun istihalah untuk saya pun macam 2 lah. Ada sungguh. Bukan ada, tiada lah kan. Lupa pula. Tiada dengan tidak. Tiada lawannya ada, tidak lawannya sungguh. Jadi macam mana? Tiada. Okey. Apa nama tu?
Tiada lah. Okey. Istihalah apa dia? Tiada. Pertama. Boleh tiada, boleh tidak. Tiada, mustahil. Mustahil apa dia? Barang yang tiada. Barang yang tiada. Tiada, barang yang tiada. Barang yang tiada, contoh apa? Lawan ma'ani. Contohnya kita kata lemah. Istihalatul mustahil, yakni tiadanya sifat lemah di Tuhan. Itu istihalatul mustahil. Mustahil, lemah. Istihalah tiada. Tiada je. Lemah itu di Tuhan. Hak tu istihalatul mustahil. Kata Suhaimi rahimahullah, istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Istihalah mustahil itu sebahagian daripada perkara yang wajib pada akal. Tidak pula. Tidak. Ataupun kita tambah sikit lah, tidak sungguh. Sebab tidak ialah lawan sungguh. Barang yang tidak. Barang yang tidak. Tidak sungguh barang yang tidak. Istihalah, tidak sungguh. Mustahil, barang yang tidak. Contoh barang yang tidak, apa dia? Lawan bagi nafsiyah contohnya. Tiada. Ataupun kita bagi kidah apa? Salbiah, apa dia? Baharu. Tidak sungguh tiada tu sabit di Tuhan. Tidak sungguh baharu tu sabit di Tuhan. Baharu tu mustahil. Tak sungguh tu istihalah. Tu tulis lambat pula. Jawazul jaiz. Jawaz al-jaiz. Belah dua juga. Apa tadi? Ada. Oh, dia terbelah 4. Sebab dia banyak sikit. Ada sungguh tiada. Betul ni. Tak apalah. Tidak. Dia banyak sikit lah sebab jawaz. Okey, ada. Okey, jawaz apa dia? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Barang yang ada. Boleh. Barang yang sungguh. Boleh ada lah lupa. Boleh ada, boleh sungguh Boleh barang pula dah. Silap. Boleh sungguh. Boleh barang pun dia. Boleh sungguh barang yang sungguh. Tu minta maaf lah tulisan cakap ayam buat macam mana. Ni boleh juga. Boleh apa? Boleh tiada. Barang yang tiada. Barang yang tiada. Boleh tidak. Barang yang tidak. Okey. Boleh ada. Boleh ada. Itu jawaz. Boleh hukum tu. Barang yang ada, jaiz. Boleh ada barang yang ada, boleh sungguh barang yang sungguh, boleh tiada barang yang tiada, boleh tidak barang yang tidak. Boleh ada barang yang ada. Belakang apa barang yang ada? Contohnya manusia. Boleh ada manusia. Harus. Apa tu? Jawazul jaiz. Jawaz boleh ada. Annas jaiz. Akal hukum manusia itu ada. Tapi hukum akal itu sendiri boleh ada. Boleh sungguh barang yang sungguh. Apa benda harus yang sungguh? Contohnya ialah laju. Ataupun harokat suku lah. Ataupun kita sabitkan harakah. Boleh sungguh barang yang sungguh. Boleh sungguh laju di dia. Boleh sungguh gerak di dia. Laju gerak itu jaiz. Boleh sungguh itu jawaz. Boleh tiada barang yang tiada. Datang apa barang tiada? Contohnya barang yang tiada itu ialah sifat bisu bagi Allah. Silap. Harus ni. Aduh, silap. Benda harus lupa. Barang yang tiada. Apa contoh barang yang tiada? Contoh anak orang. Anak kita. Anak kita yang belum kahwin. Dia tiada tak? Dia tiada. Boleh tiada. Boleh tiada. Boleh tiada. Barang yang tiada. Anak tu sebab apa kita kata
Boleh tiada sebab apa? Sebab dia wujudi. Sekarang ni tak ada lagi. Ataupun sekarang ni ada, tapi dia ni boleh tiada tak? Boleh tiada. Ataupun kita nak contoh Anas pun boleh juga. Saja pelbagai contoh. Sebab dia ni tiada. Jadi Anas ni boleh tiada, boleh ada. Tak ada masalah. Anak yang belum kita kahwin, kita tak kahwin lagi, ada anak. Ada anak tak? Tak ada anak. Tapi boleh tak ada anak? Boleh ada anak. Boleh tak tiada? Boleh tiada. Boleh tiada barang yang tiada. Apa yang barang tiada? Contoh anak. Boleh tiada anak, boleh ada anak. Boleh tiada manusia, boleh ada manusia. Tu boleh ada, boleh tiada. Kita nak bersama pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia harus macam tu juga. Boleh tidak barang yang tidak. Contoh apa? Kita ambil laju. Kita ambil laju masuk. Barang boleh boleh tidak laju, boleh tidak gerak. Boleh tidak, boleh tiada, boleh ada, boleh sungguh, tu jawaz. Barang yang ada, barang yang sungguh, barang yang tiada, barang yang tidak, itu jais. Gabung ya. Itulah. Faham tak ni? Cuba respon sikit. Takut kita syok sendiri. Asal tak pernah hurai lagi gini, kecuali paku iman hari itulah. Tu pun gitu-gitu ya, laju-laju. Asal Bakura tak pernah lagi hurai gini. Kan dulu pernah hurai lah. Cuba respon lagi orang yang ikut kita. Tak pun tak ingat lah kita. Gitulah. Wujubul wajib, istihalatul mustahil, jawazul jais. Nak lidi hilang. Hilang mana pula? Ni. Itu hukum akal hukum. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, kata Syekh Tilimsani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan oleh akal akan subutnya barang. Tengok, subut sungguh. Dan tiada sah pada akal nafinya, yakni ternafinya. Nafi boleh juga, nafi. Nafi pun boleh juga sebenarnya. Ternafi ni biasanya dalam sifat salbiyah tu kita duk panggil ternafi tu. Nafi dengan makna tidak sungguh lah. Kalau intifak tu khusus untuk sifat salbiyah, sebab dia nak menunjukkan dia panggil apa, dia nak menunjukkan makulat infial. Maknanya kita tidak, bukannya kita menafikan baharu tak. Sifat qidam itu kena kepada nama sifat qidam itu kena kepada nama tidak baharu. Betul tu. Qidam itu kena kepada nama bagi tidak baharu. Betul lah. Baqa ini kena kepada nama bagi tidak binasa. Tu tidak tu makna kepada, langsung kepada tidak. Dia panggil dalam kitab Idayah itu Mutafakirin dalalah mutabaqiyah, bukan secara dilalah iltizamiyah tak. Direct terus bila kata qidam itu tidak baru. Bukannya kita kata qidam itu kita menafikan baru tak. Tak. Dia kata ternafi, dia bukan menafi. Sebab dia dilalah mutabaqiyah. Dilalah ada 3 kan. Dilalah mutabaqiyah, dilalah tadammuniyah, dilalah iltizamiyah. Dalam nanti tu kita baca lagi tolong faham. Sebab tu dia alat dia kena ada. Sebab dia nak guna ilmu-ilmu gini. Dilalah iltizamiyah, dilalah tadammuniyah, dilalah mutabaqiyah. Dilalah mutabaqiyah itulah sifat salbiyah tu, dia punya pemahaman bagi sifat salbiyah tu dilalah mutabaqiyah. Qidam itu terkena kepada tidak baru. Baqa itu kena kepada tidak binasa. Wahdaniyah itu kena kepada tidak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith kena kepada tidak bersamaan makhluk. Erti lain. Ini maksud. Erti qidam itu artinya sedia.
Apa sedia, itu maknanya tidak baharu. Qidam, baqa itu maknanya binasa. Baqa itu maknanya kekal. Apa kekal? Iaitu tidak binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan dengan baharu. Apa maksud dia? Iaitu tidak sama makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, apa dia terjemahan? Berdiri dengan sendiri. Apa maksud dia? Tidak berhajat pada zat, tidak berhajat pada mukhassis. Tidak tu lah. Itu nafi. Itu ternafi kalau salbiah. Jadi nafi ni umum sikit lah. Nafi kita boleh kata kita boleh kata nafi ni tidak sungguh. Ataupun nak kata intifak boleh, cuma intifak ni dia biasanya ditafsirkan pada sifat salbiah tu. Sebab dia bukan nafi, dia intifak. Dia bukan nafi tapi intifak. Beza intifak dengan nafi. Nafi itu perlu kepada fi'lul fa'il, perbuatan orang yang menafikan. Tapi intifak tak perlu. Adapun sifat ma'ani lah, sifat-sifat lain, dia membawa makna yang dia membawa makna menafikan perkara yang mustahil itu secara dilalah iltizamiyah. Lazim. Contoh ma'ani lah. Contoh ma'ani, sifat kudrat. Dia tu jenis sifat yang ada. Dia bahas dulu kudrat, gunggang. Barulah dia kata Allah Ta'ala itu mustahil lemah. Jadi kudrat nak pergi sampai ke lemah tu, dia panggil dilalah iltizamiyah. Dia bukan dilalah mutabaqiyah. Bukan kata kudrat itu maknanya tidak lemah, tak. Kudrat itu sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala ila akhirih. Baru dia bahas, bila faham hak ni, lazimnya lemah tu tak ada. Itu tu dipanggil dilalah iltizamiyah. Sifat kalam, sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Faham hak kalam tu? Mana Allah itu bukan bisu, tu dilalah iltizamiyah. Tu kudrat iradat, sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala ila akhirih. Faham daripada tu makna Allah Ta'ala itu tidak mustahil, Allah Ta'ala itu tidak bersifat berkehendak dengan makna tergagahnya, terlalainya, terlupanya, illah ma'lu tabiat 5 tu. Tu dalam Misbah Budi. Baru baca itu. Tu. Kemudian maka iaitu wajib. Maka iaitu hukum akal. Contohnya wajib. Hukum akal makna wajib ni bukan hukum akal dah, akal hukum. Hukum akal tu wujub. Misalnya itu maka iaitu wajib. Misalnya, misal wajib itu ialah bersifatnya jirim dengan gerak atau diam, yakni menerima salah suatu daripada keduanya, gerak dan diam dengan tiada tertentu. Hak tu wajib. Kalau kita tak tentukan gerakkan diam makhluk ni, gerakkan diam manusia ni, makna dia wajib terima salah satu. Tu kalau kita tak tentu. Saya akan datang, kalau kita tentukan manusia ini bergerak, boleh tak dia diam? Boleh dia diam. Tu harus. Jadi kena beza. Kat sini biasanya orang tak erti beza. Makna tak tertentu ni maknanya gerak dan diam tu salah satu mesti ada daripada dia, mesti sabit pada dia. Mesti sabit pada dia. Tu tak tentu. Kalau kita tentu, makna kalau contoh kita kata, manusia ini diam, boleh tak dia gerak? Boleh. Batu ini diam, boleh tak dia gerak? Boleh. Walaupun dia diam selama-lamanya. Boleh tak dia gerak? Boleh. Ombak itu, boleh tak dia diam? Boleh. Walaupun dia gerak selama-lamanya. Sebab kita tentukan ombak itu sudah gerak. Kalau kita tak tentukan ombak ni mana-mana, kita boleh kata ombak ini mesti terima salah satu daripada diam atau gerak. Dengan mana wajib dia itu gerak atau diam pada satu masa. Sebab kita tak tentu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada tertentu. Adapun menerima salah suatu dengan tertentu itu, iaitu menerima salah suatu daripada yang tertentu itu harus, yakni memilih bergerak. Umpamanya tiada bau diam, tiada bau berdiam, pilih salah satu ya. Kita letakkan salah satu. Batu ini diam. Pada apa? Harus. Sebab apa? Sebab kita sudah tentukan batu ini diam. Boleh tak dia gerak? Boleh. Tapi kalau kita tak tentukan batu ini gerak atau diam, dia mesti terima salah satu. Sebab dia makhluk, dia jirim, dia jisim. Mesti terima salah satu, sama ada gerak atau diam. Sebab tu dia panggil apa? Dia panggil al-akwanul arba'ah.
Gerak diam ni al-akwanul arba'ah, 4. Gerak diam berhimpun bercerai. Salah satu daripada 4 ni kalau ada, dia tu makhluk. Al-akwan al-arba'ah dia panggil. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun menerima salah satu, yakni harus, yakni memilih habis, maka iaitu memilih bergerak, umpamanya tiada mahu berdiam itu, maka iaitu bukan wajib tetapi harus, sebab kita tentu dah. Kalau tak tentu, mesti wajib salah satu itu sabit di dia. Tu. Dan tiap-tiap barang yang menghukumkan oleh akal dengan nafinya barang, dan tiada sah pada akal subutnya barang, maka iaitu barang yang kata gitu tu mustahil, titik. Menghukumkan oleh akal dengan nafinya, yakni tidaknya, dan tiada sah pada akal subutnya, tiada sah pada akal sabitnya, sungguhnya. Tu mustahil lah. Apa tadi? Barang yang dihukumkan oleh akal dengan nafi, mana? Ternafi, yang mana tidak sungguh. Tak sungguh benda tu. Dan tiada sah pada akal subutnya, tak sah kata hak tu sungguh, bahkan dia itu tak sungguh. Tu dia panggil mustahil. Misal mustahil itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Gerak dan diam ni bukan ada sabit je, sungguh. Tak sabit je, sunyi jirim daripada gerak dan diam, maknanya jirim itu tak gerak tak diam, mustahil. Ataupun jirim itu dia gerak dalam masa yang sama, dia diam, itu pun mustahil. Maka tiada menerima sekali-kali oleh akal bahawa jirim itu sunyi daripada kedua-dua je gerak dan diam. Mustahil. Yakni pada satu masa, ataupun dia sunyi daripada kedua-duanya dalam satu masa, ataupun dia sabit kedua-duanya pada satu masa, hal itu mustahil. Kalau pada masa yang lain-lain, kena tengok tertentu ataupun tidak. Kalau tertentu, mana harus kita tentukan bahawa saja manusia ini gerak, makna boleh tak diam, boleh diam, itu harus. Tapi kalau kita tak tentu, mana-mana dia boleh gerak, dia boleh diam, mesti terima salah satu, mesti, mana wajib. Faham lah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiap-tiap barang yang sah pada akal adanya, yakni sungguhnya, sabitnya, dan adamnya, yakni tiadanya, yakni tidaknya barang, maka iaitu barang tu jaizun namanya. Dia kait dengan barang lah. Tu. Misalnya, misal jaiz, memilih jirim itu dengan gerak atau dengan diam yang tertentu. Kita tentulah. Maka bahwasanya dhamirul hali wasya'an sah pada akal bahawa adalah jirim itu bergerak-gerak selama-lamanya jirim. Sah tak? Sah. Atau diam selama-lamanya jirim. Sebab apa? Sebab kita tentulah. Kawan ni, batu ni, diam selama-lamanya. Harus tak dia diam selama-lamanya? Harus. Harus tak dia gerak? Harus juga. Sebab kita sudah tentukan dia ni diam. Ombak itu bergerak selama-lamanya. Harus tak? Harus. Mana boleh dia diam? Boleh. Harus juga. Tapi kalau kita tidak tentukan batu ataupun ombak itu dengan salah satu daripada gerak atau diam, makna mesti dia terima salah satu. Wajib dia terima salah satu. Wajib apa? Wajib akal. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan gerak atau diam yang tertentu, maka bahwasanya sah pada akal bahawa adalah jirim itu bergerak-gerak selama-lamanya atau diam selama-lamanya, titik. Maka tiap-tiap satu daripada tiga itu, wujub, istihalah, jawaz itu, hukum tu ataupun wajib kita kenakan pada barang, wajib, mustahil, jaiz tu, terbahagi atas dua bahagi pula. Bukan hak tadi tu dah, hak pecah dua. Pertamanya daruri dan kedua nazari. Daruri tak berhajat kepada nazar dan istidlal. Nazari berhajat pada nazar dan istidlal. Daruri tak berhajat kepada nazar dan istidlal. Tak perlu kepada fikir yang panjang dan minta dalil, itu daruri. Berhajat kepada fikir dan dalil, itu nazari. Mudah ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Maka misal wajib daruri itu seperti jirim, mengambil lapang qadar zatnya, zat jirim daruri. Orang kafir ke orang Islam ke akan kata jirim mesti ambil tempat. Ambil tempat tu qadar dia. Dia panggil al-faragh al-mawhub. Tak syarat muhaqqaq. Faragh ada dua, tempat kosong ada dua, al-faraghul mawhum, al-faraghul muhaqqaq. Dia tak mesti kena muhaqqaq, mawhum pun jadi dah. Tempat kosong yang diwahamkan. Contoh udara sekarang, kita nampak macam kosong, padahal ada benda iaitu oksigen. Tu tempat. Jadi jirim tu mesti bertempat. Daruri kena fikir lah, kena ada dalil lah kata jirim ni mesti bertempat. Tak payah, sebab semua orang akan mengakui dah, tengok dah dengan mata kepala. Daruri, tak berhajat pada dalil. Dan makna jirim dah panggil jirim tak mengambil lapang qadar zatnya. Apa benda jirim tu? Al-istinah bayani, jawabun amma yuqal. Dan makna jirim itu iaitu makna jirim tiap-tiap suatu yang memenuhi lapang. Tiap-tiap suatu yang memenuhi lapang. Kerana jirim ni sifat lazimnya ialah dia itu bertempat, dia itu berarad. Dia itu berarad, dia itu bertempat, dia itu baharu. Itu sifat lawazim bagi jirim yang akan datang disebut juga kot dalam Durus Samin sebut. Seperti kayu dan batu dan matahari dan bulan dan bintang dan jasad sekalian binatang. Dan jasad sekalian binatang. Hak tu dia jisim tak jisim? Ada ruang, ada ruang. Ruang qadar dia. Nanti dalam bab apa dah? Jadi ruang je nanti akan datang bab-bab tempat, kita bincang situ lah. Dia tempat dia ada 3. Satu di tanah, satu di air, satu di udara. Tanah ada tempat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia itu ambil qadar. Qadar apa? Tengoklah kita duduk di mana. Kalau duduk di udara saja, udara lah. Tak kait air, tak kait tanah. Contoh sekarang kita duduk atas lantai. Dia kait 2. Pertama udara, pertama tanah. Taklah tanah ni dia panggil benda bawah lah. Sedang cerita tanah lah. Jadi tanah tu mana tempat kita? Iaitu qadar kita letak punggung dan kaki kita, itu sahaja tempat kita. Tu tempat yang hakiki kita. Tempat yang majazi kita kata, tempat aku sekarang ni aku duduk di bilik. Bukan bilik tu kita penuh ruang tu, bukan. Jadi kita kata tempat kita sekarang di bilik itu tempat majazi. Kerana hakikinya bukan satu bilik kita duduk. Kita duduk di sebahagian daripada bilik sahaja, bukannya bilik itu. Jadi yang hakikinya kita duduk sebahagian daripada bilik. Tu dalam makulat Aina tu lah. Dia tempat Aina kan. Aina tak silap. Di mana? Jadi hakikinya, sekarang ni tempat yang kita bersentuh lantai dengan tanah tu, tu tempat kita tu. Di udara pula, di sebuah udara ni. Ni. Kalau saya tak ada di sini, saya tak ada di sini, oksigen ada sini. Oksigen memenuhi ruang ni. Bila saya masuk saja di tempat ni, oksigen tadi memberi ruang dan katuk balik. Memberi ruang pada saya, qadar tubuh saya, dan dia rapat balik dengan anggota saya. Kalau tu tempat dia. Asalnya di tempat dia ni. Mari saja. Ini tempat dia, ni udara. Ini faragh al-mawhum. Kita sangka ni kosong. Padahal ada oksigen, ada benda-benda gas-gas apa benda tu. Bagi kita letak jam di sini. Bila kita letak jam di sini, dia ambil ni tempat dia. Qadar ni tempat dia. Qadar ni tempat dia. Mana ni tadi oksigen, bila jam masuk sini, dia memberi ruang kepada jam memenuhi lapang di sini. Dan dia bila dia buka, oksigen tadi buka, dia katuk rapat balik. Rapat balik dengan jam ni. Sebab tu kita kalau buat gini ada angin. Sebab apa? Sebab udara memberi ruang kepada jam ni bergerak dan berada di tempat itu. Berangin ni. Sekira-kira kalau kita bekukan tempat ni, kita cabut balik jam, akan nampak 4 segi. 4 segi itulah dia punya tempat di udara. Tu. Kalau di air lah, takdirlah air. Biasanya kalau mengaji wasail tu, dia akan buat apa? Tanah tu. Atau tanah tu lah. Dia pacak macam padi tu. Dia akan lukis hak ni tanah, hak ni air, ni udara.
Tempat dia apa? Tempat dia qadar tu je. Tempat dia qadar tu. Hak ni yang bersentuh dengan tanah, tu tempat dia. Yang bersentuh dengan air, itu tempat dia. Yang bersentuh dengan udara, hak tu tempat dia. Kalau hak ni bukan tempat dia ni. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Hilang dah. Dan erti daruri itu barang yang mudah mendapat akan dia, akan barang arti mudah mendapat akan dia, tiada berkehendak kepada nazar, kepada tilik dan dalil. Ai istidlal, menuntut dalil. Dalil yakni istidlal, menuntut dalil. Dan arti nazari itu barang yang berkehendak mendapat akan dia, akan barang kepada nazar, kepada tilik dan dalil, yakni minta dalil, istidlal. Maka misal wajib nazari itu seperti qidam bagi Allah. Maka qidam bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah, melainkan kemudian daripada nazar, tilik pada dalil. Yakni kena berdalil lah. Sebab tu nazari tu ilmu berkaitan dengan Allah Ta'ala bersifat qidam baqa tu panggil ilmu nazari. Kerana apa? Kerana berhajat pada dalil untuk tahu sabit kata Allah itu qidam baqa ila akhirih. Ilmu nazari lah, berhajat pada dalil. Mana kalau kita tak tahu dalil, kita tak tahu kata Allah qidam baqa dan sebagainya, kita tak nak sabit sebab dia berhajat pada dalil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mustahil wujud daur dan tasasu. Wujud mana sabitnya daur dan tasasu di sana. Kita nak kata mesti Allah Ta'ala bersifat qidam, mustahil ada daur dan tasasu, perlu kepada dalil dan nazar. Baru kita boleh sabit. Kalau tak boleh susah. Susah nak terima secara daruri. Adapun kita memang beriman. Dan misal mustahil darurah. Darurah daruri daruri tu. Sini tu dia apa? Mustahil daruri. Di nuskhah tu. Kalau kitab kita ni dia tulis darurah, bukan darurah, daruri. Dia sifat bagi mustahil. Ai mansubun ila darurah. Dinisbahkan akan dia, akan mustahil kepada darurah. Itu daruri. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi, mana dia gerak pun tidak, diam pun tidak. Mustahil. Perlu fikir tak? Tak perlu. Orang faham dah. Tak boleh gitu. Mesti salah satu. Mesti salah satu bila? Bila tidak tertentu. Bila tentu, maka dia harus. Bila tentu kata dia ni dia ini gerak, maka boleh tak dia diam? Boleh. Maka harus dia itu gerak, harus dia itu diam. Tapi kalau kita tak tentu, maka mesti dia ini salah satu, dia gerak atau diam pada satu masa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bisa mustahil. Daripada demikian itu, maka mana tadi? Mustahil nazari, mana dah hilang. Maka misal mustahil daruri itu seperti habis. Dan misal mustahil nazari itu seperti syarik bagi Allah. Ni satu mustahil bagi Allah Ta'ala secara nazari, tahu dia? Iaitu nazari, iaitu apa? Mana tadi? Syarik bagi Allah Ta'ala. Seperti syarik bagi Allah Ta'ala, iaitu sekutu bagi Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, yang demikian syarik bagi Allah. Maka mustahil syarik bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah, melainkan dapat tahu kemudian, yakni selepas daripada nazar, daripada tilik pada dalil wahdaniyah. Jadi sabit mustahil nazari seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Mustahil syarik Allah. Syarik Allah tu wujudi. Kita kata tadi tidak ada ataupun tiada. Itu bukan tiada. Tiada itu istihalah. Syarik itu benda yang tiada. Tiada benda yang tiada. Itu istihalah tu mustahil. Tiada benda yang tiada. Benda yang tiada apa? Benda yang tiada tu syarik. Tiada syarik. Tiada syarik tu wajib. Syarik tu sendiri mustahil. Tiada syarik bagi Allah wajib.
Syarik bagi Allah mustahil. Mustahil ni apa? Tak ada. Bila tak ada, tak boleh nak hukum dia sama ada qadim atau baharu. Sebab qadim atau baharu ni sabit kita hukum pada benda yang sudah ada. Baharu dengan qadim ni. Jadi kalau benda tu ada, baru kita boleh hukum dia ni qadim ke baharu. Kalau dia ni tak ada, macam mana kita nak hukum baharu, macam mana nak hukum qadim? Tak boleh. Macam kita kata, mungkin sayujad, mungkin lagi akan datang ada. Mungkin sayujad ni baharu tak? Bukan baharu. Qadim tak? Qadim pun bukan. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi. Akan datang baru ada. Lepas dia ada, baru kita boleh hukum. Oh, dia dah ada lah sekarang ni. Sekarang ni bila dah ada, dia ni baharu ke qadim? Baharu. Sebab tu tak boleh sabit syarik Allah Ta'ala itu qadim ataupun baharu tak. Yang bolehnya ialah tidak ada syarik bagi Allah. Itu baru wajib azali ada. Sabit. Itu baru wajib pada akal. Lagi pula sabit sejak azali. Apa dia? Tiada syarik bagi Allah. Sabit sejak azali. Syarik bagi Allah tak sabit sejak azali. Sebab syarik tu mustahil. Tak ada syarik. Itu yang wajib. Betul. Jadi kesilapan ibarat ini, kesilapan faham inilah yang menyebabkan ada seorang Tok Tani tu dia kata mustahil itu qadim. Dia ambil daripada kitab Sirajul Huda, ambil daripada kitab Qidatun Najin, ambil dari kitab Arab jugalah. Tu ayo dia sekarang. Syarik itu mustahil. Mustahil itu nak bilang mustahil. Mustahil tak ada. Tak ada benda tak ada nak hukum apa. Tiada sekutu. Tu baru ada hukum, iaitu wajib pada akal. Tiada sekutu Allah. Sekutu Allah tu mustahil. Yang wajibnya tak ada sekutu Allah. Tak ada sekutu Allah itu sejak azali. Sekutu Allah bukan azali, bukan baharu. Apa faham ni? Tu. Allah. Penat juga mengajar tauhid. Baca tauhid penat lalu. Habis. Kemudian kata Abu Salih rahimahullahu ta'ala, dan misal jaiz daruri itu seperti memilih oleh jirim akan salah suatu daripada gerak atau dia pilih. Mana tak tentu. Dan telah lalu sebutnya, dia pun tak larat dah sebut, kita pun tak larat nak hurai dah. Dah berjuta kali dia sebut. Bila kata tentu, hak tu harus. Bila kata tak tentu, wajib. Tu. Dan telah lalu sebutnya titik menerima oleh jirim akan salah suatu daripada keduanya, kedua gerak atau diam dengan tiada tertentu itu wajib. Jadi dan telah selalu sebutnya, sebut apa? Bahawa menerima oleh jirim akan salah suatu daripada keduanya, gerak dan diam dengan tiada tertentu itu wajib. Tu wajib. Ya harusnya bila tentu. Bila kita tentu kata handphone ini gerak, handphone ini diam. Boleh tak dia gerak? Boleh. Boleh tu haruslah. Kalau kita tak tentu handphone ini gerak ke diam, tak tentu, makna kita kata mesti dia itu salah satu kena terima. Gerak atau diam. Berjuta kali ni. Tak faham, nak tahu. Tu. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, dan misal jaiz nazari. Apa faham ni? Macam diam. Dan misal jaiz nazari itu seperti mensiksa akan orang yang berbuat taat atau memberi pahala bagi orang yang berbuat maksiat. Diri siksa tu, diri beri pahala tu, hak tu harus. Diri mensiksakan orang yang taat hatta Nabi dan Rasul, kata Syekh Syarqawi. Dan memberi pahala kepada orang yang maksiat hatta kafir, kata Syekh Syarqawi. Itu harus. Tapi harus itu perlu kepada dalil. Kena Quran sebut dan sebagainya. Baru harus. Tu harus, mesti boleh kita terima kata Allah Ta'ala menyiksakan dia, Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang kafir. Boleh juga kita menerima kata Rasul dan Nabi itu disiksa. Boleh juga menerima kata diberi pahala kepada mereka dan masuk syurga. Harus pada syarak. Harus pada apa?
Harus pada syarak, tilik pada harus pada syarak, harus pada akal. Tapi bila tilik dalil, dia jadi lain lah. Tilik dalil jadi lain lah. Bila tilik kepada dalil kata khalidina fiha abada, bagi orang yang ahli syurga, orang yang ahli taat ke dalam syurga. Khalidina fiha, bagi orang yang kafir masuk neraka. Tilik dalil jadi lain dah. Dia nak panggil jadi wajib aridi. Wajib mesti, tapi mesti kerana dalil. Aradi. Tapi diri zati dia, diri menyeksa dan diri memberi pahala tu harus je pada orang kafir, harus je pada orang yang taat. Tu kerana zati. Kalau aradi, tilik dalil, tu jadi lain. Tilik kehendak Allah, tilik ilmu Allah jadi lain. Sebab apa? Aradi. Ini zati, diri dia itu. Seksa orang yang kafir, seksa orang yang rasul tu, boleh tak? Boleh. Beri pahala orang kafir, boleh tak? Boleh. Tilik pada diri dia, bukan aradi, bukan dalil, bukan iradat, bukan ilmu, bukan iradat Allah Ta'ala, bukan. Iaitu orang yang berbuat maksiat tentang apa? Akas muqtada syarak, yakni terbalik daripada tuntutan syarak. Tuntutan syarak suruh sembahyang, dia terbalik, iaitu tak sembahyang. Tu orang yang asi. Tuntutan suruh puasa, dia buat akas dia. Apa dia? Iaitu tak puasa. Tu asi. Titik kata Syekh Hudhudi pada Ummil Barahin, syarah Ummil Barahin. Apa dia? Maqul qaul, dan hanya sahaja memulai oleh musannif akan karangan dengan membahagikan hukum akal pada awal. Sebab apa dia membahagikan hukum akal pada awal? I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu, fal-wajibu ma la yatasawwaru fil aqli ila akhirih. Sebab apa? Kerana bahwasanya mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib, barang yakni sifat-sifat yang wajib, masduk barang kena pada sifat yang wajib, yakni wajib pada akal. Bila kata wajib bagi, wajib pada akal Allah Ta'ala, dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, dan barang yang harus padanya, pada Allah Ta'ala. Itu maqasid. Jadi nak sampai maqasid ada wasilah dia. Nak sampai tingkat 2 ada tangga. Nak sampai maqasid ada wasilah. Jadi dah maqasid ni nak kena had tu, tapi wasilah dia ada. Mesti kena lalu wasilah. Hukmul wasaili ka hukmil maqasidi. Hukum wasilah macam hukum maqasid. Maqasid dia kena Allah Ta'ala, barang yang wajib, barang yang mustahil, barang yang harus atas tariqatul mutakallimin, wajib. Maka apa yang membawa kepada dia, wajiblah kau. Apa yang bawa pada dia? Hukum akal, wajib hukum akal belajar. Apa yang bawa pada mengetahui hukum akal? Kena masuk kelas aqidatun najin. Kelas aqidatun najin wajib. Apa yang menyebabkan kena masuk kelas aqidatun najin tu wajib? Apa dia? Iaitu contohnya kena pergi surau, kena pergi masjid. Pergi surau masjid tu wajib. Tak boleh nak pergi surau masjid melainkan kena start motor kereta. Start motor kereta jadi wajib. Jadi semua tu wasail untuk sampai pada kenan Allah, wajiblah kau. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada dapat ia seorang menghukumkan atas suatu itu, suatu barang, dengan bahawasanya ia barang suatu wajib, atau ia suatu jaiz, atau ia suatu mustahil, hinggalah dengan makna dia tahu, mengetahui. Dia hingga dengan mana? Mengetahui harus, wajib, mustahil tadi, hingga mengetahui ia seorang akan hakikatnya. Hakikat hukum akal itu. Hakikat mana apa? Di sebalik daripada wajib itu, apa maksud wajib? Apa maksud mustahil? Apa maksud jaiz? Kena faham hak tu, barulah kita boleh sabit sifat yang wajib itu apa di Allah, sifat yang mustahil itu apa yang ternafi di Allah, sifat yang harus itu apa yang sabit di Allah dan Rasul. Syahdan. Syahdan ni ada khilaf ulama Melayu juga ni. Syahdan ni ada yang kata gini, ada yang kata syahdan ni tanbihun. Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Ada kata bukan tanbihun, syahdan ni ialah sebab musannif di sini dia sebut 2 kalimah syahadah. Ambil pada syahadatain, dia pun ringkas jadi syahdan. Dia ucap 2 kalimah syahadah. Ada yang hurai gitu.
Lagu mana hakikat betul-betul Allahu a'lam. Cuma kita belajar takat tu lah. Pernah dengar dua tu je lah. Syahadat yakni yang pertamanya dia itu bahasa apa tak ingat lah. Ini bukan bahasa Melayu. Dengan makna tanbihun. Ada yang kata tak, waktu ni musannif dia ucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asalnya syahadah dia ringkas lagi di syahadat. Tak tahu lah betul tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ketahui olehmu hai orang yang diberi taufik oleh Allah. Cakapan tu sedap tengok. Ketahui olehmu, i'lam hai orang yang diberi taufik oleh Allah bahawa mengetahui hukum akal. Jadi kita ni tahu hukum akal, maknanya kita diberi taufik oleh Allah taala. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Mengetahui hukum akal yang tiga ini. Dan ulang-ulang. Semalam saya tengok kitab Baba Qutaibah Rasyidi, dia tulis, dia eja mim, nun, dal, ra, alif, sin. Kalau eja itu menderas. Gini, mendas. Itu sedap lagi. Sebab dia pernah dengar kiai-kiai Indon lah. Dia nak suruh ulang tu, dia kata, antum ni kena dars banyak lagi. Apa maksud dars banyak lagi? Ulang-ulang. Belajar ulang kali, ulang. Belajar. Belajar berulang-ulang. Itu dars. Dan ulang-ulang mendars. Yang ni ulang-ulanglah belajar. Akan hukum akal. Antum ni kena dars banyak-banyak, ulang-ulang. Mana apa? Ulang lagi belajar sampai tahqiq. Idza takarrara tahaqqaqa, idza tahaqqaqa taqarra, idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Ulang. Jadi musannif kita memberi peringatan suruh faham sungguh hukum akal. Sebab tu Ayat Rizkam buat kitab Wasailul Kalam. Kunci-kunci ilmu kalam di situ. Antaranya hukum akal. Ada sungguh, jaiz, mustahil, harus. Semua ada. Jaiz, mustahil, wajib. Mendars. Itu lagi sedap lah. Daripada menderas akan dia. Mendars. Sedap lagi sebut mendars tu. Faham dah? Maknanya berulang-ulanglah belajar akan dia. Jadi belajar ni bukan sekali. Contoh Aqidatul Najih ni khatam. Kalau ada orang buka mengaji, mungkin dapat lain. Hingga mahir dan teguh. Idza takarrara tahaqqaqa, idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Teguh, kejap. Bila kata teguh dan mahir ni, makna ada malakah, kemampuan dia panggil. Dan tetap ia mana? Ia hukum-hukum akal yang tiga itu di dalam hati. Dan tetap ia seseorang di dalam hati pada mengetahui akan dia, akan hukum akal. Itu. Dan tetap seseorang itu di dalam hati pada mengetahui akan dia, akan hukum akal yang tiga itu. Supaya jangan berkehendak oleh fikir tu. Betul dah, fikir tiba-tiba ada nun pula tepi. Fikir, betul lah. Jangan berkehendak, supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara. Makna kalau sebut hukum akal ni, kita duk mikir lagi, tak kukuh lagi tu. Kita duk pening lagi, kok mana ni? Ma yaqbalu thubut, yaqbalu thubutuhu, yaqbalu thubut, yaqbalu nafya, yaqbaluhuma, ma la yatasawwaru fil aqli adamu, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh, ma yasihhu qabuluhuma. Pedih lagi, tak kejap lagi. Mana kena ulang ni? Kena ulang ni sampai faham sungguh. Tu. Tanpa fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya, makna tiga hukum akal. Makna hakikat tu lah. Kepada payuh. Supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya, makna hukum akal yang tiga itu kepada payuh. Tak sampai tahap payuh. Bila sampai tahap, bila sebut tu senang dan mudah untuk dihuraikan dan boleh menghurai. Tu dah kukuh tu.
Kalau tak kukuh lagi, tak boleh hurat lagi. Hidup pening lagi, pening. Ada sungguh tak boleh beza lagi. Wujub istihalah jawaz tak boleh beza lagi. Wajib, mustahil, harus tak boleh beza lagi. Dia pening. Tak jadi. Adalah yang demikian itu, demikian tahu hukum akal yang 3 itu. Setengah makna sebahagian. Tahqiq tu, setengah makna sebahagian. Sebahagian daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan. Kemenangan, yakni kemenangan dunia akhirat dengan mengenal Allah Ta'ala. Tu hukum akal 3. Tahu. Tu. Dan mengenal nabinya, Nabi Allah yang mursal, yang diutuskan akan Nabi itu, alaihimus salatu wassalam. Alaihim ta'alluq satu masuk, khabar muqaddam, alaihim jar majrur, as-salatu mubtada muakhar, wassalamu ataf. Titik. Berhajat pada tu, untuk kenal Allah Ta'ala, untuk tahu, untuk sabitkan sifat tu je. Tahu hukum akal ni untuk apa? Untuk sabitkan sifat ni, sekian ni wajib pada Allah, ni mustahil, ni harus, ni hak Rasul ni wajib, hak Rasul ni mustahil, hak Rasul ni jaiz. Tetapi kata Imam Haramain dan jamaah ulama bahawa mengenal segala bahagi hukum akal yang 3 itu, inilah akal. Diri akal dah. Ramai kata tiga hukum akal ni yang kita tahu ni, itu akal. Tu dia. Lepas tu, maka barang siapa tiada mengenal dia hukum akal dengan maknanya, makna hukum akal, maka orang itu, orang yang tak tahu tu, tiada berakal. Tu natijah dia. Mustahil, perkara hukum akal wajib, mustahil, harus, itu akal. Dia kira kepada akal, diri akal. Jadi siapa-siapa yang tak tahu, dia tak berakal. Tak berakal. Allah. Tak berakal. Cuma dia ada i'tirak lah. Kalau Hasyiah dia i'tirak sikit. Kata, apa nama tu, syarat tahu makna kau dari sudut pengakuan saja. Kena tahu makna sungguh kau. Jaiz ni maknanya apa wajib ni maknanya yaqbalu thubut. Kalau mustahil ni yaqbalu nafya. Kena memang kena tunggu itu yaqbalu nafya, yaqbalu thubut dan sebagainya. Kena tahu takrif ke, ataupun dia sekadar pengakuan. Dia mengaku kata, ni mesti kena ada ni, mesti sabit ni. Cukup gitu ke, ataupun kena tahu takrif. Tu ada balah lah. Ada balah. Dia kata, bukan tahu takrif tu, ngaku jadi dah. Dia kata benda ni mustahil, jadi dah. Bukan nak kena tahu takrif mustahil tu datang apa, wajib tu takrif dia apa, jaiz tu takrif dia apa. Tak payah ngaku ya. Hak ni harus kan, mustahil kan, wajib. Kalau dia boleh mengaku, boleh tu boleh dah hukum akal tu. Dia kata gitu. Tak wajib, tak syarat tahu takrif. Tak apalah, balah tu balah lantak dia lah, kita nak tahu juga. Sebab kita ni kena daki. Tu faham. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan kata musannif yakni Syekh Sanusi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an wallahu ta'ala alam. Jadi kita syarah Ummul Barahin tu, sikit Ummul Barahin tu hafal lah. Hafal lah Ummul Barahin. Biar khatam Aqidatul Najih tu, aku dalam kepala ada Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اعلم أن الحكم العقلية ينحصر في 3 أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. هذا apa ya lah. Lepas tu sampai ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف إلى آخره. Sikit ulang. Habis Aqidatul Najih, habis kita apa? Aqidatul Matan Sanusi. Tak kemas tu. Ni ngaji Matan Sanusi. Tak apa, pas sudah. Sikit-sikit. Kira hari ni apa? Hari ni apa? Yanhasiru fi 3 aqsam.
الوجوب والاستحالة والجواز فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. Apa itu ya? Apa itu ya? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqiyya yanhasiru fi thalathati aqsam. الوجوب والاستحالة والجواز والواجب إلى آخره. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu wirid dia. Wirid penuntut ilmu tu. Lepas tu esok pula masuk matan wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Apa itu pula? Habis hari dah tu je, habis lekat matan sanusi lumat dalam kepala. Sebab apa? Tak boleh nak tinggal dah. Tak boleh dah, lupa dah. Kaedah ulama syaqid. Kaedah ulama syaqid ni dia sendirilah kabarnya. Anak murid yang mengaji syaqiti dia. Ya ada buku syair tapi tak ingat lagi tahu syair tu. Dia kata kalau nak kekal dalam kepala otak ni cukup kita baca satu benda tu 500 kali. Bukannya kita wajibu ala kulli mukallafin, wajibu ala kulli mukallafin, wajibu ala kulli mukallafin. Tu tak kuat. Baca ya, baca 500 kali. Walaupun kita berasa 100 kali tu aku rasa dah terhafal dah. Baca sampai 500. Itu untuk dawam, untuk kekal ingatan. Bukan setakat ingat tapi dawam. Dia panggil apa? Long term memory. Tu bahasa Inggeris. Aku cakap bahasa Inggeris. Long term memory. Dia masuk situ. Long term memory. Betul ya? Apa dah cakap tadi? Dalam kepala otak kita ada 3. Dia kata quwwatun mudrikah, quwwatun mudrikah, quwwatun mutafakirah, quwwatun hafizah. 3 peringkat kepala otak kita ni, kepala. Depan ni quwwatun mudrikah. Sebab tu kita hadap nak mengaji-ngaji, kita hadap tok guru dengan kepala kita. Kita tak membelakangi dia. Sebab apa? Nak hadap, nak masuk ilmu ni, nak tembus. Quwwatun mudrikah. Lepas tembus masuk quwwatun mutafakirah. Proses. Dia proses apa benda yang masuk maklumat dalam kepala otak ni. Sampailah dia masuk quwwatun hafizah di belakang ni. Hak tu tak akan lupa lah. Masuk memori. Kita nak sampai quwwatun hafizah. Sebab tu, sebab golik lah. Bukannya semua. Goliknya kalau orang yang belakang ni nampak macam tembui, macam timbui belakang dia. Tu cerdik tu. Ulama kepala dia besar-besar belakang. Dahi besar, belakang besar. Hak tu cerdik tu. Hak tu boleh jadi alim besar. Tu zuhir lah. Tak, golik dia main golik. Hak ni luah, dahi luah. Hak belakang ni, nampak belakang ni. Dengan tekok kita try sapu tengok. Bejol ni. Besar tu. Ada peluang jadi alim besar. Golik gitulah. Quwwatun mudrikah, hafizah. Mutafakirah, hafizah. Nanti sifat idrak kita urai lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa lah? Sama-sama kita apa? Macam Aqidatul Najih, macam Nurul Zolam dulu lah. Apa yang kedok tau, kita tu awam. Kita tu awam, tak apa, aku tak tahu lah. Jadi apa? Cakap kali sendiri lah. Ni Matan Sanusi. Macam mana? Dah post ke belum ke kawan tu? Kitab tu. Kalau dah sampai tu bagi tahu lah. Nak start terus. Wallahu ta'ala. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib pada syarak pula. Nak bahas. Wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما
اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi satu lagi, esok rasanya ada yang praktikal dah. Jadi bila praktikal tu, kalau nak keluar tu keluarlah. Cuma kalau boleh dengar lah. Setakat mana boleh dengar. Nak pergi kerja kira apa, pandai-pandai lah. Nak keluar. Lepas tu qada segera lah. Malam tu qada lalu lah. Duk biar ular melarat. Wallahu ta'ala alam.